Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Daftar pemilih meragukan dakwa Fauziah. Pengarah Pilihan Raya Pusat Keadilan Fauziah Salih mendakwa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak membenarkan parti pembangkang mendapat daftar pemilihan tambahan DPT walaupun telah diwartakan pada 14 Januari lalu. Pada 7 Februari 2022, SPR telah mengeluarkan senarai harga daftar pemilih induk DPI 2021 untuk seluruh negara dan memaklumkan bahawa daftar pemilih induk ini sudah sedia untuk dibekalkan kepada parti-parti politik. Namun sehingga kini, sebulan selepas DPT bulan 12 2021 diwartakan, SPR masih belum bersedia membekalkan senarai daftar tersebut kepada pihak yang ingin membeli. Apakah alasan sebenar kegagalan tersebut? Adakah ianya disebabkan data terdapat kesalahan atau ianya disebabkan SPR tidak mahu membekalkan senarai tersebut kepada pihak pembangkang? Atau apa sebenarnya? Berkali-kali pihak unit data Pakatan Harapan tidak dibenarkan membeli DPT bulan 12 2021 dengan pelbagai alasan, kata Fauziah dalam kenyataan lapor Suara Keadilan. Bagaimanapun, beliau meragui kesahihan senarai DPT tersebut kerana terdapat kecelaruan nama-nama pengundi yang tidak membayangkan maklumat pengundi di Malaysia. Saya terima aduan dari unit data parti-parti PH berkenaan data yang pelik-pelik sebagai nama pengundi, misalnya deceased dan expired sebagai nama pemilih. Maka saya sendiri membuat semakan pemilih di laman web SPR menggunakan sampel nombor kad pengenalan dari DPT tersebut. Ternyata aduan tersebut adalah benar, katanya. Menurut ahli Parlimen Kuantan itu, hal sama tidak berlaku sebelum ini kerana SPR menyediakan rang daftar pemilih tambahan DPT dalam tempoh tertentu dan parti-parti politik atau individu boleh melakukan bantahan sekiranya terdapat data yang pelik sebagai maklumat pengundi. Kata Fauziah, SPR menyediakan RDPT setiap suku tahun yang dipamerkan kepada awam serta dibekalkan secara percuma untuk disemak oleh parti-parti politik dan individu yang boleh membuat bantahan sebelum SPR mewartakan daftar pemilih tambahan tersebut. Akan tetapi amalan tersebut kini tidak lagi diteruskan dan daftar pemilih tambahan terpaksa dibeli oleh parti politik dengan kos yang mahal. Parti politik tidak lagi dibenarkan menyemak kesahihan daftar tambahan dalam bentuk RDPT yang dipamerkan. Ianya kini dipaksa untuk kami terima dan dipaksa pula untuk kami beli untuk tujuan menyemak, ujarnya. Fauziah meminta SPR memberikan penjelasan menyeluruh mengenai DPT sama ada hal tersebut merupakan kecuaian Suruhanjaya itu atau terdapat isu-isu lain. Ternyata apabila ianya tidak dipamerkan kali ini, terdapat nama-nama yang pelik dalam DPT bulan Disember 2021. Saya gesa SPR membuat kenyataan secara terbuka berkenaan integriti data yang telah pun diwartakan tersebut. Bagaimana SPR boleh mewartakan sesuatu data melibatkan lebih 5.8 juta pengundi tetapi diragui kesahihannya? Soalnya, beliau juga mempersoalkan sama ada pilihan raya negeri Johor yang akan berlangsung pada 12 Mac 2022 akan dikompromi keputusannya kerana terdapat irregularities pada daftar pemilih yang telah diwartakan. Sebelum pilihan raya umum ke-14, terdapat dakwaan wujudnya pengundi hantu. Misalnya berpuluh-puluh tinggal di satu alamat yang terdiri daripada pebilang bangsa, sedangkan rumah pada alamat tersebut hanya didiami oleh satu keluarga sahaja. Pada 28 Mac 2018, usul kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya diluluskan Dewan Rakyat menerusi undian belah bahagian dengan 129 ahli parlimen bersetuju manakala 80 yang lain menolak. Tindakan yang disebut sebagai gerrymandering itu mendapat banyak laporan media antarabangsa. Tindakan kerajaan untuk meningkatkan peluang kemenangan bukanlah perkara baharu dalam demokrasi terurus Malaysia. Dengan pengundi pembangkang biasanya digabungkan ke kawasan pilihan raya yang besar untuk mengehadkan kehadiran mereka di parlimen, lapor Financial Times. Pakatan Harapan melihat amalan tersebut telah mencapai tahap baharu tidak tahu malu dalam kempen kerajaan Barisan Nasional untuk kekal berkuasa. Namun usaha tersebut gagal menghalang kemarahan rakyat yang mahu kerajaan berubah.
Parti yang dipimpin Datuk Seri Najib Razak kalah pada pilihan raya umum ke-14. Selepas itu, baru rakyat dapat melihat segala keberjatan yang dilakukan oleh pemimpin parti tersebut, termasuk pembongkaran skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Adakah SPR kali ini ingin mengulangi kezaliman lampau demi memenangkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Tujuannya sama, cuma kaedahnya berbeza. Ingatlah amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang zalim dalam surah Ali Imran ayat 57 terjemahannya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ali Imran ayat 57. Pihak yang anda zalimi akan mendakwa anda di akhirat kelak. Rakyat memerhati.